Saya baru-baru ni ada orang WhatsApp, grup kita lah, grup pelajar-pelajar UiN kan. Dia kata kita mazhab Syafi'i ni mesti kunut. Kalau tak kunut tak boleh kan. Tak kunut dia kata bukan mazhab Syafi'i. Kita orang awam mesti Syafi'i saja, mesti kunut contoh. Kita bukan kita pasal kunut tu, bukan kita buat ilmu. Mula saya tegur dia. Saya kata tak membaca kunut juga sebenarnya. Itu dia satu wajah daripada mazhab Syafi'i. Ada ulama besar Syafi'i tuan-tuan. Nama dia Al-Imam Abdul Malik Al-Karaji. Tuan-tuan tak kenal dia lah. Ting ting ting, adjust sikit lah. Apa? Oh, kunci. Yang pergi sikit baru buka kunci. Nama dia Al-Imam Abdul Malik Al-Karaji. Jarang orang kenal nama ini. Tapi bila sebut Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, mesti orang kenal. Dia anak murid kepada Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Al-Karaji orang tak kenal, Ash-Shirazi orang kenal. Memang kenal lah. Kalau orang belajar fiqh tak kenal Abu Ishaq Ash-Shirazi, dia tak tahulah dia belajar apa. Sebesar-besar buku fiqh, bukan saja dalam mazhab Syafi'i, tapi juga jadi rujukan seluruh dunia. Itulah buku fiqh karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Hari ni tak ada seorang mufti, mesti dia buka buku itu. Mana-mana mufti, dia jadi rujukan utama dalam fiqh Islam. Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karangan Imam An-Nawawi. Al-Majmu' Imam Nawawi itu dia mensyarahkan buku Al-Muhazzab karangan Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Lepas tu Abu Ishaq ni dia tokoh. Dia tu dah lah terkenal. Lepas tu ulama besar pula mensyarahkan buku yang lagilah dia terkenal. Ni anak murid dia tuan-tuan. Nama dia Abu Ishaq. Nama dia Abdul Malik Al-Karaji. Al-Karaji orang tak kenal, tapi dia anak murid pada Abu Ishaq Ash-Shirazi. Cerita ni Al-Imam As-Subuki sebut. As-Subuki dia sebut dalam buku dia Tabaqat Syafi'iyah. Dan juga ada orang lain juga yang sebutlah cerita. Al-Karaji ni anak murid tuan-tuan, dia tak semestinya ikut tu guru. Sebab anak murid pun alim juga kan. Kalau anak murid dia kena ikut tu guru, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia tak boleh nak menyalahi Al-Imam Malik. Tapi pasal apa Al-Imam Syafi'i banyak menyalahi Al-Imam Malik? Pasal dia pun alim juga. Dia tak perlu taklid dan ikut tu guru dia 100%. Dia belajar dengan gurunya, tapi pada masa yang sama dia juga mengkaji kan. Dia jumpa, dia cenderung kepada pandangan ataupun dia ada pandangan yang menyalahi tok gurunya. Tak salah. Tok guru kata A kan, tok guru kita kata A, kita nak kata B, tak salah. Mana boleh kita ikut tok guru 100%. Kita orang yang belajar ni mesti tak lagi pula dia tok guru bukan seorang lah, boleh banyak kan. Al-Karaji ni walaupun meskipun dia anak murid pada ulama besar Syafi'i, Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, namun dengan sebab dia pun alim, orang alim dia tak ada ikut orang alim lain. Kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan dalam buku dia Al-Khulasah, dia kata la yuqallidul alim bil adillah al-alim. Ini bukan orang lain, ini Imam Al-Ghazali sendiri yang pesan pada kita. Tuan-tuan mungkin kenal Imam Al-Ghazali, tapi dari sudut tasawuf. Tuan-tuan belajar Ihya Ulumuddin, tuan-tuan belajar Bidayatul Hidayah, tuan-tuan belajar Minhajul Abidin, tuan-tuan belajar Ayyuhal Walad, tuan-tuan belajar Risalatul Laduniyah, tuan-tuan belajar Arba'in fi Usuluddin, tuan-tuan belajar Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu semua buku-buku yang cenderung kepada tasawuf. Tuan-tuan kenal siapa Imam Ghazali, tapi dari sudut tasawuf. Tapi tuan-tuan tak belajar, ataupun Nusantara Melayu ni tak belajar buku-buku fiqh Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kita tak kenal Imam Ghazali dari sudut fiqh. Kita kenal Imam Ghazali cuma dari sudut tasawuf. Tapi kalau kita belajar buku-buku fiqh Imam Al-Ghazali, dia pun berpesan kepada menimba ilmu. Dia kata la yuqallidul alim bil adillah al-alim. Orang yang tahu dalil tak boleh ikut orang alim yang lain. Dia kata begitu. Walaupun kita nak murid, tapi kita tahu dalil. Tubuh kita alim, kita pun alim juga. Macam Al-Imam Syafi'i lah. Contoh anak murid dia Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad anak murid dia. Tapi Al-Imam Ahmad dia berbeza banyak dengan Al-Imam Syafi'i. Padahal Syafi'i itu guru dia.
Itulah hakikat dalam keilmuan. Nampak? Kita tidak diwajibkan 100% ikut walau dia tubuh kita pun. Dulu saya pernah sebut, tubuh kita ni ilmu. Dan orang yang bawa ilmu, Nabi dan juga Allah Ta'ala. Al-Qarazi ni tuan-tuan, meskipun dia anak Abu Ishaq Ash-Shirazi, dia tokoh mazhab Syafi'i, tapi dia tak kunut. Dan bila Abu Ishaq Ash-Shirazi tanya dia, pasal apa kau tak kunut? Kau mazhab Syafi'i, kau anak murid aku. Dia jawab, dia kata walaupun aku tak berkunut, tapi aku tetap Syafi'i. Pasal apa? Pasal Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata, dia kata bila kamu berjumpa suatu hadis dan hadis itu menyalahi amalanku, dia sahih di sisimu, maka ambil hadis itu yang ikut aku. Jadi aku juga, aku tak ikut pandangan Syafi'i, tapi aku ikut pesanan Imam Syafi'i, ikut kajian aku. Kan dia kata sahih indi anna Nabi tarakal kunut fi salati subuh. Mengikut kajian aku, Nabi meninggalkan kunut dalam sembahyang subuh. Maka aku dah, kita belajar macam tu, aku kaji macam tu. Jadi aku boleh ikut apa yang aku kaji lah. Jadi aku tak kunut walaupun untuk buat aku kunut. Tapi aku masih Syafi'i tau. Kau jangan aku tak Syafi'i baik tu guru. Pasal aku, dia kata, maka aku mentaati Syafi'i dari sudut pesanannya. Mas Syafi'i kata, bila kamu jumpa satu hadis, itulah mazhabku. Jadi aku tetap Syafi'i walaupun aku tak kunut. Kerana Imam Syafi'i besar, kalau kau ikut pengajian kau, nampak? Jadi aku masih Syafi'i walaupun aku tak kunut. Jangan kata aku tak kunut. Lepas tu saya tegur. Dia kata ada ulama besar Syafi'i yang tak kunut, tapi dia masih mengaku tak kunut ni sebenarnya mazhab Syafi'i. Pasal dia lebih cenderung pada hadis tak kunut. Contoh dia macam tu. Nampak? Perbezaan tu teramat banyak. Ilmu Islam ni dia macam lautan yang luas, dan ilmu Islam ni dia ilmu perselisihan. Cuma bagaimana kita menangani perselisihan itu, tu je. Tak pandai menangani, jadi fitnah dalam masyarakat. Fitnah dalam masyarakat. Dan kita sebenarnya tak perlu nak bertegang leher benda-benda yang sudah dibahaskan. Kita cuma benda kebatilan kita kena kata batil. Banyak juga benda batil ni berwajah agama kan. Kita kena beritahu. Tapi benda-benda fiqh ni sebenarnya dia tak berapa. Cuma kalau benda tu dhaif, dia cakap dhaif. Tak digalakkan buat atau lebih baik tak payah buat. Contoh saya begitu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan mungkin tak, ni saya lari sikit lah pada fiqh. Contoh dalam mazhab Syafi'i, mana-mana amalan khususnya dalam solat yang tidak disadari hadis sahih, afdal meninggalkan. Itu faedah yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Salah dalam buku syarahan Al-Wasit karangan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali karang buku fiqh nama Al-Wasit tuan. Kemudian Al-Imam Ibnu Salah, ulama besar ahli sunnah. Sebut Ibnu Salah ni siapa lah tak kenal. Mungkin tuan tahu, tak dengar, tak pernah dengar. Tapi orang yang belajar dia mesti kenal siapa Al-Imam Ibnu Salah. Dia tokoh hadis, dia tokoh fiqh Al-Imam Syafi'i. Dia syarah buku Al-Imam Al-Ghazali nama Al-Wasit. Dia sebut dalam perkara ini, dia kata mana-mana amalan khususnya dalam solat yang tidak disedari hadis yang sahih, dia kata al-aula tarkuhu, lebih baik tak payah buat. Dan jangan anggap amalan-amalan khususnya dalam solat yang bersandar pada hadis dhaif itu satu wajib daripada mazhab Syafi'i. Anggap dia pandangan individu. Itu bukan pandangan mazhab, dia kata, tapi itu pandangan individu. Sebab ada sebagian besar ulama tak buat benda ni, tapi ada segelintir ulama Syafi'i menyarankan benda ni. Maka dia kata, sedangkan dia bersandar pada hadis dhaif, hadis yang lemah, maka jangan anggap dia pandangan mazhab, anggaplah dia pandangan individu. Contoh saya bagi tuan-tuan sapu muka selepas solat, itu pandangan individu, itu bukan pandangan mazhab Syafi'i. Sebab ulama Syafi'i yang besar-besar tak sebut benda ni. Contoh saya bagi, nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan nak buat lah, saya pun buat juga dari sekala. Tapi saya buat, saya baca doa. Sebab dia sapu muka Nabi bersama doa. Saya suka doa. Surah la ilaha illallah rahmanur rahim, Allahumma ashib anil hamma wal hasad. Nampak? Kadang-kadang kita buat, tapi saya nak beritahu pendirian. Nampak? Mazhab Ahmad dia tak mewajibkan, tuan-tuan, ataupun mazhab Maliki dia tak mewajibkan tertib dalam wudu. Tapi mereka kalau ambil wudu tertib juga.
Cuma di sisi mereka tak sunat. Di sisi kita sunat. Di sisi kita wajib. Di sisi mereka tak wajib. Contoh macam tu lah. Kadang-kadang amalan sama. Kan? Sebab tu kita orang fake tuan-tuan. Bila saya kadang-kadang adalah berlaku benda ni. Bila sebab tu fiqh ni kita nak mengajar, kita kena menguasai dia, kena banyak orang pun. Kan? Ada orang tuan-tuan, tak tahulah, mungkin tak berlaku di tempat tuan-tuan lah. Sebab saya kalau saya free, saya akan pergi ke masjid-masjid dengan kuliah. Saya dengar, kita pun nak ilmu juga, mengajar je kan. Ada setengah yang kadang-kadang tak bagi belajar mazhab lain. Sedih saja. Belajar mazhab lain ni boleh mengelirukan, dia kata. Mengelirukan. Lalu tu orang jadi campur-campur mazhab. Kan? Kalau 10 benda, 9 buat Syafi'i, 1 buat Hambali, tak boleh, dia kata. Saya telinga berasap. Kanan kiri berasap telinga saya. Kan? Itu konsep dan prinsip yang salah dalam fiqh sebenarnya. Mungkin tuan-tuan tak terlibat. Kok-kok esok ada orang datang. Kita ni tuan-tuan, dia ada satu istilah, dia panggil tahzib. Apa makna tahzib? Pemurnian. Ada kalanya saya pergi dengar kuliah di masjid tempat saya mengajar. Dan saya ada dengar 1-2 benda yang ustaz tu sampaikan tak berapa tepat. Saya akan perbetulkan balik dalam kuliah saya. Itu dia panggil tahzib. Dan ustaz tu tak boleh marah saya pun. Sama juga saya, kalau saya mengajar, ada ustaz depan mata saya ni, dia kata saya ni ada yang tak betul. Minggu depan dia mengajar kat sini, dia boleh betulkan saya. Itu nama tahzib, pemurnian. Pemurnian itu tu ada satu manhaj, satu metodologi yang baik dalam ilmu, yang akhirnya akan mematahkan tuan-tuan yang belajar dan tak timbul lagi kekeliruan. Dan ulama sesama mereka sentiasa memurnikan antara satu dengan yang lain. Al-Imam Ibn Salah, dia syarah Al-Wasit tu tuan-tuan, bukan dia nak sokong Imam Ghazali. Dia mematahkan juga setengah hujah yang ada, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau tuan-tuan syarah kitab dia, kita ikut dia je. Dia syarah kitab kawan tu, tapi kadang-kadang dia juga mematah hujah kawan. Dan kadang-kadang dia juga memperhatikan lebih daripada kawan tersebut. Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, dia tahun yang kedua Hijriyah. Dia lahir tahun 150 Hijriyah. Kan? Lahir Imam Syafi'i, ulama besar. Lepas Imam Syafi'i ada anak-anak murid Imam Syafi'i yang besar-besar, yang sebahagian amalan tuan-tuan duk buat hari ni ada daripada pandangan mereka dan bukan pandangan Imam Syafi'i sendiri. Tuan-tuan duk tahlil untuk orang mati ni pahala. Imam Syafi'i kata tak sampai. Habis tu macam tuan-tuan buat, tuan-tuan ikut Al-Muzani. Al-Muzani tu anak murid Imam Syafi'i. Tuan-tuan tak ikut Syafi'i dalam hal ini. Jelas orang yang belajar fiqh Syafi'i tak. Tapi tuan-tuan ikut Imam Al-Muzani. Muzani tak ikut Syafi'i walaupun dia anak murid Imam Syafi'i. Masing-masing alim kan. Kemudian daripada 100 tahun kepada setahun, generasi pada generasi, sampai ke tahun 500 Hijriyah, muncul Al-Imam Al-Baghawi. Dia mentahzibkan mazhab Syafi'i. Dia karang buku dia berjilid-jilid tuan. Nama buku dia At-Tahzib fi Fiqh Syafi'i, memurnikan balik mazhab Syafi'i. Kalau kita kata, apa perlu Al-Baghawi memurnikan balik mazhab Syafi'i? Kerana dia melihat dalam mazhab Syafi'i ini teramat banyak pandangan. Teramat banyak pandangan. Ialah mazhab ni bukan seorang ulama. Contoh kata mazhab Syafi'i, seorang ulama Syafi'i dia. Dah. Imam Syafi'i, anak-anak murid dia, dan seluruh ulama Syafi'i yang ada beribu tuan. Jadi dia melihat teramat banyak pandangan. Jadi perlu kepada satu penafisan yang lebih menepati hadis Nabi SAW, maka dia buat tahzib, pemurnian. Kalau gitu macam Al-Baghawi buat apa nak memurnikan? Apa dari masyarakat itu tak betul ke? Tak. Ini dipanggil tabiat dalam ilmu. Perlu ada pemurnian sebab manusia ni sentiasa perlu diperbetul-betulkan antara satu dengan yang lain. Lepas tu muncul pula Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, kurun ke-6 Hijriyah. Sama juga dia buat Al-Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i. Dia buat pula Muhazzab, pemurnian lagi mazhab Syafi'i. Sampailah kepada tahun 700 Hijriyah, wujud Al-Imam An-Nawawi. Dia pula mensyarahkan buku pemurnian Abu Ishaq, dan Al-Imam An-Nawawi memurnikan pula dengan cara dia. Akhirnya buku dia ni jadi rujukan seluruh dunia sampai hari ini, dan akan sampai pada hari kiamat insya-Allah. Hasil pemurnian ulama ni dia jadi masyhur, hebat.